Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia Tuan pengurusi juga imam masjid yang berusaha, ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya, ahli jamaah terdiri daripada muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah berguna dunia dan akhirat untuk kita. Dalam masa yang ringkas ini, tentu sekali kita tidak dapat membincangkan secara lengkap tajuk yang diberikan itu, yaitu siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu sekali tidak dapat dalam masa yang ringkas ini. Walau bagaimanapun, saya akan cuba meninjau dari beberapa sudut yang mana perlu sekali kita umat Islam mengetahuinya dan menghayatinya, supaya kita lebih teguh lagi berada di atas landasan yang benar ini, yaitu landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah memang sudah diketahui oleh umat Islam kita di Malaysia ini sejak lama. Semenjak Islam itu kita kenal, maka dari situlah juga kita mengenali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab orang-orang yang membawa Islam ke negara kita ini, bahkan bukan negara kita saja, di sebelah Nusantara kita ini, sebenarnya mereka adalah pendakwah-pendakwah dan pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, kita bernasib baik kerana Islam yang kita terima dari awal lagi Islam yang benar. Padahal dalam dunia ini, jika kita perhatikan sampai hari ini pun masih banyak ajaran-ajaran yang mendakwa Islam, tetapi sebenarnya menyeleweng daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda yang mulia. Macam-macam nama yang kita dengar sebagai aliran-aliran yang menyeleweng atas nama Islam itu, seperti Syiah misalnya, Qadiani, Bahai, anti hadis, Mu'tazilah kalau zaman dahulu, dan lain-lain lagi. Semua ini sebenarnya sampai ke hari ini masih lagi ada, dan di setengah-setengah tempat itu mereka lah yang dominan. Misalnya kalau kita lihat di Iran, maka yang menguasai masyarakat ialah golongan Syiah. Artinya yang lebih popular di sana ialah golongan yang sebenarnya menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Cuba bayangkan berapa ramai, juta-juta yang menganut fahaman itu
kononnya mereka mengikut ajaran Islam, padahal sebenarnya jauh melencong, menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Bahkan penyelewengan mereka itu bukan setakat penyelewengan dari segi cabang-cabang agama, bahkan melibatkan akidah, sehingga mereka tidak boleh kita katakan Islam lagi. Sampai ke peringkat itu penyelewengannya. Jadi dalam masyarakat dunia, masyarakat Islam di dunia ini macam-macam adanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita agama Islam yang lurus, yang benar, berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar kepada umat Islam di Nusantara ini. Sebab manusia itu kalau sudah berpegang dengan sesuatu ajaran, biarpun ajaran itu sesat bagaimana sekalipun, bila sudah jadi akidah, mereka akan mempercayainya dengan sepenuh hati, mati-matian. Bahkan mereka sanggup mati kerananya. Begitulah keadaan manusia ini. Kalau kita lihat agama lain yang jelas bukan Islam, macam Hindu misalnya, berapa banyak kita tengok cara hidup mereka, fahaman mereka, amalan mereka yang merugikan mereka sendiri sebenarnya, yang membodohkan mereka, meletakkan mereka di tahap paling bawah, asfala safilin. Dalam Quran sebut asfala safilin, paling bawah, tidak layak sebagai manusia. Tetapi mereka bersungguh-sungguh pegang dan sanggup mati kerananya. Padahal kalau kita tengok ajarannya itu tak ada yang menarik, tak ada yang menarik, bahkan merugikan dunia, apatah lagi akhirat. Saya pernah belajar di sana lama juga. Di sana kita selalu bertemu, sebab masyarakat umumnya begitu. Orang-orang yang tak makan daging, hidupnya sepanjang hayatnya tak makan apa saja pun yang dinamakan hidupan, ikan ke, burung, ayam, kerbau, kambing, semua tak makan. Mereka ini dikenali dalam dunia sebagai vegetarian. Vegetarian tu tidak vegetarian main-main, tidak, pure vegetarian, betul-betul 100% memang tak makan. Cuba kita tengok kita yang Islam ni betapa mewah dengan makanan-makanan yang lazat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tidak kerana lain, semata-mata kerana agama. Agamalah yang mengajar mereka tak boleh makan benda tu. Maka mereka pun pegang kuat-kuat lah, sampai mati pegang itu, walaupun rugi. Kita kata rugilah, mereka percaya tidak. Mereka tetap lebih. Begitulah manusia ini dengan agama dan fahamannya. Jadi ringkas ceritanya, kita tidak nak cerita malam ini tentang agama-agama lain. Yang nak ceritanya tentang agama Islam itu sendiri, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah pegangan kita. Walaupun kita sudah berada di atas landasan yang benar, tapi ramai lagi antara kita ni yang tak faham dan tak tahu kenapa kita tu ahli sunnah. Kenapa kita ahli sunnah? Kenapa namanya begitu? Ahli sunnah wal jamaah. Padahal dari segi praktiknya kita mengutamakan Quran. Quran itu paling tinggi. Sepatutnya kata ahlul Quran, ahlul Quran, atau ahlul kitab. Sebab kitab Alkitab itu Quran. Tapi kenapa tidak dinamakan begitu? Jawabnya, selain daripada apa yang tersebut di dalam hadis-hadis yang begitu banyak, ajaran Islam yang betul, Nabi SAW kata, iaitu yang dia bawa,
yang sahabat-sahabat dia bawa. Dengan lafaznya dikatakan ma ana alaihi wa ashabi, iaitu ajaran yang mengikut landasan aku, yang aku bawa, dan sahabat-sahabatku. Itulah yang dikatakan ahlus sunnah. Sunnah itu maksudnya merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jamaah itu merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi. Itulah yang dimaksudkan dengan jamaah. Sebabnya tidak perlu kita dinamakan Ahlul Quran, dan memang tidak dipilih nama itu, tidak dipopularkan begitu, walaupun pada hakikatnya dari segi pegangan kita memanglah Quran itu nombor satu. Kerana cuba kita lihat dalam dunia ni, ajaran-ajaran yang sesat macam mana pun, kalau kata Islam, yang mendakwa Islam, dia akan mendakwa percaya kepada Quran. Memang begitu, dia tak nafi Quran. Cuba tengok anti hadis, dia tak percaya hadis. Quran dia percaya, walaupun menyeleweng juga tak kira lah. Tapi zahirnya pada dakwaannya mereka percaya. Mereka kata mereka lah Ahlul Quran. Jadi semua percaya. Cuba tengok Syiah percaya pada Quran, walaupun mereka itu menganggap Quran yang ada ini adalah Quran yang palsu, bukan yang sebenarnya. Quran yang ada ini telah diselewengkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka percaya Quran, percaya juga. Kalau kita bincang-bincang dengan dia, bahas dengan dia, nak tak nak dia akan terima juga Quran itu. Begitu, walaupun yang begitu sesat pun dia terima juga Quran, walaupun pada hakikatnya dalam kepercayaan mereka Al-Quran yang sebenarnya bukan yang ada pada kita sekarang ini, bukan yang kita baca sekarang ini. Al-Quran yang sebenarnya ada dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu 1000 tahun lebih lah menghilangkan diri, masuk dalam satu gua di Iraq sekarang ini, namanya Samurra. Masuk dalam, bawa sekali dengan Quran. Jadi Quran itu mengikut kepercayaan mereka akan dibawa ke alam nyata oleh Imam Mahdi bila dia keluar nanti. Cuma mereka kata buat sementara tu, sementara Imam Mahdi keluar, kita peganglah dengan Quran yang ada ni, yang Ahlus Sunnah terima sebagai Quran yang sebenar, sebagai kalam Allah, sebagai petunjuk daripada Allah. Kita terima yang ni, tapi itu menyelewengnya. Kita tak boleh pakai tafsiran umum, tafsiran mengikut ahli sunnah. Kita mesti pakai tafsiran ulama-ulama kita. Bila pakai cara dia, Quran yang ada ni tidak berguna. Quran yang ada ni pun diselewengkan juga. Jadi pada hakikatnya mereka tak percaya pada Quran, tetapi pada dakwaannya mereka kata percaya. Bahkan umumnya orang Syiah, kalau kita kata dia tak percaya pada Quran, dia marah. Dan kalau kita tanya dia, kamu pegang dengan Quran mana, mereka akan kata Quran ini juga. Quran ini juga. Dia tak dedahkanlah rahsia dia sebenarnya, yang dia percaya pada Quran yang ada pada Imam Mahdi itu. Dia tak akan kata begitu kepada umum. Jadi zahirnya dia akan kata dia pegang dengan Quran ini juga. Yang saya nak sebut tadi, sesat macam mana pun dia terima Quran. Kalau atas nama Islam, terima Quran. Adapun hadis, sunnah, mereka terima juga, tapi secara terpilih. Mereka pilih-pilih. Sunnah ataupun hadis yang datang kepada kita melalui imam-imam mereka, imam-imam Syiah yang maksum dalam kepercayaan mereka, itu saja yang kita terima, itu saja yang sunnah. Yang sahabat-sahabat lain riwayat tu bawa tu tak betul, tak boleh pakai. Walaupun kita ahli sunnah ni memang anggap ini sunnah lah,
Sunnah ni sampai kepada kita melalui Abu Hurairah, melalui Anas, melalui Aisyah dan sebagainya. Bagi kita sunnah. Mereka kata tidak, ini semua dusta. Sunnah hanya yang sampai kepada kita melalui imam-imam maksum. Jadi sunnah tu bermasalah. Quran pada dasarnya terima, tapi bila sampai kepada sunnah, masalah. Di mana kalau kita tengok setengah-setengah tu langsung tak terima sunnah, langsung tak terima sunnah. Tetapi yang lebih ramai dalam dunia ni, dia terima sunnah, tetapi sunnah tu dipilih-pilih. Misalnya kalau Syiah, dipilihnya sunnah melalui Ahlul Bait atau melalui imam-imam yang maksum. Daripada sahabat-sahabat lain mereka tak mahu. Kalau Mu'tazilah dulu Mu'tazilah ni merupakan satu kumpulan besar dalam umat Islam dan pengaruhnya besar, sehingga pemerintah pun ada yang berfahaman begitu di zaman kerajaan Abbasiyah dahulu. Mereka pun ada masalah juga, bukan dengan Quran. Quran terima, semua terima. Yang ada masalahnya dengan sunnah. Masalah mereka dengan sunnah ialah mana-mana sunnah yang tak masuk akal, tak boleh diterima oleh akal, tak sesuai dengan akal mereka yang semasa itu, mereka tolak. Walaupun sahih macam mana sekalipun, ada dalam kitab yang sehebat mana, setinggi mana sekalipun, mereka tak mahu pakai hadis-hadis itu, sunnah itu mereka tak mahu pakai. Sebab kata mereka bercanggah dengan akal. Mana-mana yang bercanggah dengan akal tak boleh pakai. Dari sekali kita tengok, nampak menarik juga. Sebenarnya fahaman-fahaman itu nampak menarik juga. Jadi dengan sebab itu ramai yang juga yang terpengaruh suatu ketika dahulu. Zaman sekarang ni nampaknya tidak ada sebagai suatu jamaah, kumpulan itu tak ada. Tapi individu ada yang berfahaman begitu, tetap ada, bila-bila masa pun tetap ada. Itu Mu'tazilah. Mana-mana yang tak boleh terima akal, tak sesuai dengan akal, banyaklah. Nanti kita akan sebutkan selepas ini. Cuma nak sebut terlebih dahulu, golongan-golongan yang sesat atas nama Islam ini, dia bermasalah dengan sunnah, bukan dengan Quran. Quran itu juga, kalau Mu'tazilah, Quran itu sepenuhnya lah. Bukan macam Syiah tu percaya ada Quran yang lain, tak ada. Dia percaya Quran inilah betul-betul lah. Tetapi hadis tak mahu pakai. Bila tak mahu pakai hadis, akan timbul banyak masalah walaupun kata terima Quran. Ini masalah Mu'tazilah. Dahulu ada golongan Khawarij. Golongan Khawarij muncul selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah isyarat begitulah. Tapi sebagai satu kumpulan yang besar dan kuat, tidak muncul lagi di zaman itu, hanya di zaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawarij ini pun bermasalah juga dengan sunnah. Dengan Quran, dia pakai Quran itu juga. Tak ada Quran lebih, tak ada. Quran pun tak ada. Sama seperti kita. Golongan Khawarij. Yang ada masalahnya dengan sunnah juga. Bagi mereka, sunnah yang boleh diterima, yang boleh dipakai, hanyalah setakat zaman Sayyidina Uthman. Setakat zaman Sayyidina Uthman. Lepas zaman Sayyidina Uthman, sunnah yang boleh dipakai ialah sunnah yang diterima dan dipakai oleh sahabat-sahabat yang tidak terlibat dalam peperangan sesama Islam, dalam pergaduhan, perselisihan umat Islam pada masa itu, tak terlibat. Yang itu saja kita terima. Yang lain-lain, walaupun Sayyidina Uthman sendiri tak mahu terima. Sayyidina Uthman hanya separuh daripada zaman pemerintahannya boleh terima mula-mula, lepas tu tak boleh terima. Ini fahaman mereka. Sayyidina Ali tak boleh terima langsung, Sayyidina Muawiyah tak boleh terima langsung, sebab ini orang yang terlibat
dalam peperangan sesama Islam. Mereka mencetuskan perang di kalangan umat, dan bagi mereka orang yang berperang sesama Islam, membunuh sesama Islam jadi kafir. Bahkan sahabat-sahabat itu telah jadi kafir. Macam mana kita nak terima sunnah daripada dia? Macam mana kita nak ambil hadis daripada dia? Mereka itu sudah bukan setakat rosak sikit-sikit, tidak, akidahnya sudah bukan Islam lagi. Ini kepercayaan mereka terhadap sahabat-sahabat dan terhadap hadis-hadis. Jadi kesimpulannya, sunnah juga yang menjadi masalah, yang dipertikaikan. Apalagi kalau kita tengok golongan anti hadis daripada dahulu sampai sekarang, nyata sekali. Walaupun antara mereka itu ada lebih kurang, berbeza-beza dari segi banyak dan sedikitnya dalam penolakan hadis itu berbeza-beza, tapi pada dasarnya mereka menolak hadis juga. Lebih kurang Mu'tazilah juga, caranya lebih kurang Mu'tazilah juga, bahkan lebih teruk lagi, sebab mereka bawa lebih jauh lagi ke hadapan, lebih daripada Mu'tazilah yang hanya tak mau terima hadis-hadis yang bertentangan dengan akal. Tapi golongan anti hadis ini lebih lagi daripada itu. Mereka juga bermasalah dengan hadis dan sunnah. Golongan Qadiani, mereka pun mengaku Islam juga, walaupun sekarang ini boleh dikatakan umum dunia Islam mengetahui bahawa mereka bukan Islam, dan sudah isytihar mereka itu tidak Islam, jelas. Tapi masih ramai lagi yang menganut pahaman ini sebagai salah satu aliran dalam Islam. Qadiani di semenanjung kita ni pun banyak, apalagi kalau sebelah Sabah, Sarawak, ramai yang mengikut dia. Kalau di Singapura itu ada masjid dia yang tersendiri. Mereka ni juga terima Quran yang ada ni, tak ada lebih, tak ada kurang, tak ada lebih, tak ada kurang. Bahkan mereka mentafsirkan Quran lebih hebat lagi daripada kita bahasa Melayu. Saya ada tafsir dia, tafsir Qadiani 10 jilid tebal, tafsir Quran lengkap daripada awal sampai akhir. Artinya mereka tak pertikaikan Quran, walaupun tentu sekali akan berlaku penyelewengan dalam pentafsiran Quran itu, tentu sekali itu tidak dinafikan. Tetapi mereka pada dasarnya terima Quran itu, Quran yang kita terima itulah. Tapi mereka menyeleweng disebabkan sunnah juga. Yang berpegang dengan sunnah, tak kira daripada mana puncanya, asalkan sahabat-sahabat Nabi SAW, sebelum zaman Sayyidina Uthman, selepas zaman Sayyidina Uthman, yang terlibat dalam perselisihan, perbalahan politik semasa di zaman itu atau tidak, semuanya kita terima. Yang menerima macam ni, walaupun bercanggah dengan akal tak boleh nak faham, tapi terima juga, sebab ia sahih, mengikut kajian hadis ini adalah hadis sahih, walaupun tak masuk akal, walaupun diriwayatkan oleh sahabat-sahabat bukan ahlul bait, terima semuanya, asalkan sahih, asalkan sabit, terbukti datangnya daripada Nabi SAW. Yang menerima ini semua hanya ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang saya nak sebutnya. Yang lain tak ada dalam dunia. Golongan sesat mana-mana pun dia mesti ada masalah dengan sunnah. Jadi rupanya punca kepada kesesatan itu ialah tidak menerima sunnah selengkapnya. Rupanya di situ letak kesilapan ataupun sebab yang manusia ini, walaupun dia sudah mengaku Islam, tapi menyeleweng apabila ia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita, sebab itulah
Ahlus sunnah ni dinamakan ahlus sunnah sebab kita membela sunnah. Yang orang lain tolak tu, orang lain pertikai tu, kita terima. Orang lain tak mau pegang, kita pegang. Kita pegang dengan teguh. Bahkan oleh kerana ada hadis-hadis, ada Quran begitu banyak sebutkan tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan sunnahnya, hadisnya begitu jelas. Seperti dalam hadis, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih, yang semua kita selalu dengar itu. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, yaitu Quran dan sunnah rasulnya. Disebutkan dengan jelas sunnah itu. Jadi yang berpegang dengan sunnah dengan lengkap, dengan sempurna, hanyalah ahli sunnah. Sebab itu alhamdulillah mereka tidak menyeleweng, mereka tidak terpesong, tidak sesat. Yang lain-lain oleh kerana dia pertikaikan sunnah, maka walaupun mereka tu terima Quran, mereka telah menyeleweng dan terpesong begitu jauh, setengah-setengahnya sampai terkeluar, hakikatnya terkeluar daripada daerah Islam sampai ke peringkat itu. Kita alhamdulillah dengan sebab pegang sunnah, walaupun bukan bermakna kita pegang sunnah tu kita letak Quran itu nombor dua, tidak. Quran tetap di atas. Sebab itu tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun. Semua orang tahu, ahli sunnah pun begitu. Kalau sebut ahlul Quran, ada golongan lain yang sebut dia dakwa ahlul Quran. Jadi kita ambil yang orang lain semua pertikai. Tetapi itulah yang memberi jaminan kita berada di atas landasan yang benar, tidak menyeleweng, tidak terpesong, tidak tersesat, yaitu sunnah. Yang lain pertikaikan itu. Ahlul kitab tidak juga, sebab ahlul kitab sudah ada dah. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu ahlul kitab, jadi keliru pula kalau pakai nama itu. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama kita daripada dahulu menerima nama ini, apalagi asasnya ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terimalah nama itu. Selain daripada itu, kalau kita perhatikan kelebihan orang-orang yang mengikut sunnah dan kedangkalan orang-orang yang menolak sunnah, kedangkalan orang-orang yang menolak sunnah sehingga mereka jadi terpesong dan tersesat jalan, ialah kerana mereka tak tahu kedudukan sunnah itu sendiri. Setakat yang saya tahulah, ramai juga orang-orang ahli sunnah sendiri pun tak sedar lagi bahawa sunnah itu juga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah itu juga wahyu, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Al-Quran datang daripada Allah, begitu juga sunnah. Dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia ajar Quran, dia juga ajar sunnah. Ini memang jelas tersebut di dalam Quran. Memang jelas tersebut dalam Quran. Nak tak nak kita kena terima bahawa sunnah juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita keliru sebelum kita pergi lebih jauh. Jangan kita keliru. Tu ada hadis maudhu', hadis palsu. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya. Itu macam mana? Itu lain cerita. Kita bincang tentang sunnah, bukan hadis. Hadis itu memang adalah yang maudhu'. Yang sebenarnya hadis itu bukan hadis pun. Tetapi oleh kerana didakwa hadis, maka dikatakanlah hadis, sebenarnya tidak hadis. Jadi sunnah ialah hadis yang betul-betul terjamin, yang betul-betul sahih, tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun. Itu sunnah. Adapun hadis masih lagi ada, ya sahih, hasan, dhaif, maudhu', macam-macam. Itu hadis. Sunnah ni macam isi,
yang jelas diterima oleh semua, dan ia bersesuaian dengan Al-Quran Al-Karim. Sunnah itu yang kita sebutkan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sunnah itu berpunca daripada hadis. Jadi kalau kita kata hadis itu pun wahyu, tidak salah juga, tapi bukan semualah, termasuk ada maudhu' itu tentu sekali tidak. Yang tidak begitu memang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak bercakap mengikut hawa nafsunya. Apa yang diucapkannya tidak lain hanyalah wahyu yang diberikan kepadanya. Cuba kita perhatikan, Nabi SAW dia bercakap guna Quran sepenuhnya kok? Takkan begitu. Quran itu yang dia sampaikan, dia baca, sahabat-sahabat hafal, ingat, salin, itu Quran. Selebihnya takkan dia tak bercakap, takkan dia tak ada bagi arahan itu, arahan ini. Sedangkan Allah SWT kata semua yang dia bercakap itu diwahyukan kepadanya. Ini menunjukkan hadis itu wahyu, bukan Quran saja. Sebab yang Nabi bercakap bukan Quran saja. Kalau nak cakap guna Quran saja macam mana? Tak mungkin. Dan kalau kita lihat dalam hadis, banyak sekali lah percakapan, ucapan Nabi SAW itu dikatakan wahyu di dalam Quran. Dan banyak lagi lah kalau nak disebutkan bukti-bukti dalam Quran sendiri yang menyebutkan ini juga adalah wahyu. Ramai orang Islam dia tak tahu benda ini, sehingga dia jadi golongan anti hadis, sebab dia tak tahu kedudukan hadis itu sendiri. Padahal berapa banyak dalam Quran misalnya disebutkan, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah. Apa-apa yang kamu tebang daripada pokok kurma, yang ini cerita di zaman Nabi SAW. Nabi SAW dalam satu peperangan dia tebang pokok-pokok kurma kepunyaan orang-orang Yahudi. Au taraktumuha qa'imatan ala usuliha, atau yang kamu biarkan tegak di atas batangnya, maknanya kamu tak tebang. Yang kamu tebang dan kamu tak tebang itu fa bi idznillah, semuanya itu dengan izin Allah. Jadi Allah izin, Allah benarkan. Kalau kita cari dalam Quran, Allah izinkan tebang pokok tu, tak ada dalam Quran. Jadi yang Allah kata dia izin tu, dan Nabi tahu dengan keizinan Allah lah dia perintahkan supaya tebang itu. Dia tahu melalui apa? Kalau kita tak terima hadis, tentunya dia tahu melalui apa yang kita namakan hadis atau sunnah Nabi SAW. Sebab itu kalau kita cari dalam Quran tak ada. Ini menunjukkan apa yang Rasulullah SAW buat berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis itu juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada pendapat dia sendiri ataupun kata-kata dia semata-mata, tak ada hubungan, tak ada kaitan langsung dengan Allah, sama sekali tidak begitu. Sebab itu kalau kita lihat hadis-hadis itu, kandungannya, isi dia itu memang jauh, bukan sebagai seorang manusia bercakap. Sebab itu kita tengok sama seperti Quran, walaupun orang yang kita umat Islam ni yang selalu baca Quran, kita tahu bezanya. Ini Quran, ini hadis, tahu bezanya. Memang ada beza pun. Walaupun begitu, dari segi kebenaran yang terdapat di dalam sunnah, di dalam hadis itu sebenarnya di luar daripada jangkauan akal manusia. Kalau manusia nak menilai hadis dengan akalnya, nescaya mereka akan kerugian, akan terlepas begitu banyak kebenaran dan hakikat dalam kehidupan mereka, dan mereka akan kerugian. Contoh tadi saya sebut golongan Mu'tazilah tak mahu terima hadis yang bercanggah dengan akal, Antaranya hadis apa?
hadis Nabi SAW Mi'raj, Isra Mi'raj, dia tak terima. Kalaulah Islam itu dibawa oleh Mu'tazilah, nescaya lama dah tak ada hadis-hadis itu dalam kitab-kitab yang sampai kepada umat Islam. Sebab apa? Mereka buang semua. Ini bukan hadis, ini mengaruh. Macam mana dalam masa yang singkat itu daripada Mekah boleh pergi ke Baitul Maqdis? Macam mana boleh? Dia tak boleh nak fikir pada masa itu. Sebab yang dia nampak nak merentasi jarak ni hanya dengan berjalan kaki, dengan berlari, dengan unta, dengan kuda, itu saja. Apa lagi diceritakan selepas itu Mi'raj pula, naik ke langit, atas lagi daripada langit ketujuh sampai kepada Sidratul Muntaha dalam masa yang singkat. Subuh sudah sampai, subuh sudah sampai ke bumi. Mana boleh? Tak masuk akal. Ini mengaruh. Mereka kata setengah-setengah tu kita sangka baik lah, kita sangka baik. Mereka sebenarnya mahu kebaikan juga. Mereka menghadapi musuh-musuh orang yang bukan Islam juga di zaman itu. Nanti kalau kita bawa benda-benda macam ni, katanya orang kafir akan ketawa, akan memperolok-olokkan agama kita. Mereka kata ini agama dongeng. Sebab akal manusia pada masa tu tak kira Islam atau kafir, tak boleh terima semua. Kalau naik ke atas, macam mana naik ke atas? Mesti dia sesak nafas. Tak boleh. Manusia tak boleh itu, tak ada oksigen. Mereka pun faham oksigen ini. Pada masa itu pun golongan Mu'tazilah ini sebenarnya dia ahli fikir. Mereka berdasarkan sains, berdasarkan kenyataan nyata ni, itu Mu'tazilah ini. Jadi berdasarkan kajian manusia pada masa itu tak boleh. Sebab itu dia tolak. Tapi kan hadis itu sampai kepada kita ada sampai sekarang. Kenapa? Sebab yang menjaga hadis itu, menyebarkan hadis ini, agama ini, paling menonjol ialah golongan ahli sunnah wal jamaah. Nasib baiklah kita bertua sebab dapat hadis-hadis itu. Kalau kita tak ada, mereka tak percaya Nabi SAW sebelum itu Mi'raj itu telah dibelah dadanya, tak percaya. Kalau belah dada mati kata dia. Macam mana nak hidup? Belah dada tu pula didakwa daripada atas sampai ke bawah. Macam mana nak hidup? Memang ilmu perubatan manusia pada masa itu tak sampai ke situ. Jadi kalau agama ni nak dinilai dengan akal semasa, nescaya banyaklah yang kena buat. Padahal ia adalah kenyataan, ia adalah kebenaran. Bila pergi zaman kita sekarang ni, tak jauh, tak ada benda yang pelik apapun kepada kita. Tak ada benda yang pelik. Nak pergi sejauh daripada Mekah ke Baitul Maqdis itu kalau sekejap tak pelik. Saya datang daripada Kelantan ke sini berapa minit naik kapal terbang. Pada masa tu mana ada kapal terbang, jadi dia tak boleh fikir. Dalam masa yang singkat tu boleh sampai ke tempat yang jauh, tak mungkin kan? Sedangkan kita yang hidup zaman sekarang ni, itu kapal terbang biasa. Bagaimana kalau jet? Bagaimana kalau roket? Bagaimana kalau yang lain-lain lagi? Tentu boleh sampai. Tak ada perkara yang pelik. Belah dada tiap-tiap hari, mana-mana saja belah dada, tak mati pun. Tak mati. Orang biasa, bukan mukjizat. Doktor biasa, manusia biasa boleh buat benda tu. Jadi tak ada benda yang pelik. Agama kita mengajarkan, hadis-hadis mengajarkan, mukjizat ini lagilah lebih, lagilah istimewa sebab ia langsung daripada Allah. Kalau manusia boleh buat semua itu dan tak menyebabkan mati, kenapa Allah tak boleh buat? Itulah yang kita panggil mukjizat. Mereka tolak pula mukjizat, karena semua mukjizat. Sampai macam tu. Ini semua yang mendakwa Islam. Mereka jadi bermusuhan dengan hadis, dengan sunnah, akhirnya kerugian. Dan kalau kita ikut mereka dulu, ahli sunnah pun tak faham juga. Bukan boleh faham, tak faham juga. Tapi ini dah betul daripada Rasulullah, mesti benar. Kita tak nampak hari ini, besok akan nampak.
Kita tak nampak, cucu, cicit kita akan nampak benda ni. Dia pegang itu dengan yakin, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapat kemenangan. Kita yang beruntung sekarang. Kita yang beruntung. Naik pergi ke angkasa lepas. Orang sekarang dia pergi ke angkasa lepas, boleh pergi biasa, orang biasa. Tak ada benda yang pelik lagi. Bagaimana kalau mukjizat? Tentu boleh lebih lagi daripada itu. Dengan kuasa Allah yang tidak ada had, tidak terbatas itu, tentu sekali boleh, lebih lagi pun boleh. Nak pergi ke syurga, nak pergi ke neraka, mana-mana pun boleh dengan kuasa Allah. Sebab manusia biasa pun boleh. Dan kita tak kata apa pun, kita tak mendustakan mereka. Terima, benda ni memang berlaku. Rupa-rupanya apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada hikmat lain pula di sebaliknya. Selain daripada menceritakan itu suatu perkara yang mungkin tidak mustahil, selain daripada itu, ia juga merupakan isyarat kepada umat ini bahawa umat ini akan mendapat kelebihan dalam perkara-perkara yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Misalnya belah dada berlaku kepada Rasulullah. Berlaku bukan dibuat oleh manusia, malaikat. Itu isyarat kepada umat ini akan lebih dalam bidang itu. Memang betul menjadi kenyataan sekarang ni. Doktor-doktor di mana-mana pun bukan orang Islam, orang kafir pun belah dada tak mati pun. Menjadi kenyataan. Rupanya umat Muhammad ni umat macam tu. Sebab itu berlaku kepada Nabi yang membawa syariat ini begitu. Rupanya itu semua tu isyarat, simbolik semua. Ada simbolik. Kalau Nabi SAW pergi Mi'raj, dia isyarat bahawa umat ini akan pergi ke angkasa lepas. Kan? Itu kelebihan kita terima hadis tadi. Tak ada sesuatu yang menyebabkan sesiapa tertawa pun. Tapi pada masa itu mereka ketawa. Mereka mengejek. Mana boleh macam ni? Tapi sekarang ni tak ada benda yang boleh. Rupanya nak menunjukkan umat Muhammad ini akan maju dalam bidang itu. Rupanya nak menunjukkan umat Muhammad ini akan merentasi jarak yang jauh dalam masa yang singkat. Dalam masa yang singkat. Itulah yang dikatakan di akhir zaman Dajjal pusing dunia dalam masa sekejap saja. Dalam masa sekejap saja. Pada masa dulu dia tak terima lagi. Macam mana masa sekejap? Bagi kita tak ada jadi masalah sekarang. Orang biasa pun boleh. Orang biasa pun boleh pusing dunia dalam masa sekejap saja. Rupa-rupanya nak isyarat ke situ. Itu berkait dengan Mu'tazilah, dan mereka telah meleset, telah kerugian kerana menolak hadis-hadis itu. Dan mereka telah mengeluarkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang begitu berharga. Cuba kita lihat pula. Kita lihat kepada golongan anti hadis. Mereka pun tak mahu terima hadis. Antara hadis yang mereka tak mahu terima ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh selam, selamkan lalat. Kalau masuk dalam minuman, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh selam, kemudian buat. Mereka ketawa, mengejek. Hadis apa macam ni? Takkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengajar umat dia jadi pengotor. Jadi pengotor, ini semua kadut semua. Itu cara mereka menilai hadis. Sebab itu kita perlu ingat kepada kata-kata seorang tokoh Islam, Ibnu Khaldun, ahli fikir Islam yang terkenal. Ibnu Khaldun, dia kata akal manusia ini berguna, bukan tak berguna. Allah buat itu boleh kita guna, tapi ia ibarat neraca tukang emas. Kalau kamu nak timbang emas yang sedikit-sedikit tu bolehlah, tapi kalau kamu nak timbang gunung, bukit, tak boleh. Begitulah juga dengan akal manusia. Memang boleh kita guna akal, memang bagus. Banyak perkara kita dapat tentukan dengan akal kita, tahu berguna atau tidak berguna dengan akal kita. Tapi untuk kita mengukur, menilai, menimbang segala-galanya tak boleh.
Tak boleh. Bukan kuat sampai begitu akal kita, tidak. Kalau tidak dipandu oleh wahyu, akal kita dia akan menyeleweng, akan terpesong. Jadi golongan anti hadis macam tadi, ya, kita kata kita pun kalau tidak belajar betul-betul hadis, kita akan terkeliru juga, seolah-olah nampak Rasulullah SAW nak mengajar supaya kita ni semua jadi pengotor. Padahal kalau kita baca perbahasan ulama, banyak perinciannya. Nabi SAW suruh kita selam itu dalam keadaan mana? Bukan semua benda. Bukan dalam nasi yang sedang menggelegak tu masak nasi, bukan. Itu kalau air biasa, air biasa, serbat misalnya, masuk. Jadi kita tak ada yang lain nak minum. Kalau nak minum juga, apa caranya? Sebab Nabi kata pada saat dia ada dua belah sayap, sebelahnya ada racun, sebelah lagi ada penawar. Biasanya kalau dia jatuh, dia terancam, dia akan kedepankan sayap yang ada racun dia akan jatuh sebelah itu sebab nak menyelamatkan diri dia. Racun itu adalah senjata dia lah untuk menyelamatkan diri dia. Jadi kalau kita nak minum juga, kita selam, yang racun tadi hilang, dihilangkan oleh penawar yang ada dekat dia, sebelah dia saja. Kalau nak minum, bukan Nabi SAW menganjurkan bersungguh-sungguh, menggalakkan kamu kena cari biar lalat jatuh dalam minuman kamu minum. Bukan begitu. Dia tak suruh pun. Cuma kita manusia ni latar belakangnya berbeza-beza. Ada yang kaya, ada yang senang, ada yang susah. Kalau kerana jatuh lalat sedikit dalam air kita tu, kita buang semua, sedangkan kita memerlukan air itu. Susah nak dapat air setengah-setengah tempat itu, kan rugi kita. Caranya macam mana? Iaitu selam. Lepas tu kita dapat guna dengan baik. Untuk makan pun boleh. Kalau kita nak cerewet sangat susah lah, terutamanya dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan susah. Umat Nabi ni macam-macam latar belakangnya. Bukan semua senang, bukan semua di tempat yang banyak air, tidak. Ada tempat yang kurang air. Jadi macam mana mereka nak guna tu cara? Iaitu dengan itu arahannya. Yang sebenarnya Nabi SAW nak pergi lebih jauh lagi untuk kita, iaitu sebagai panduan untuk umat ni, bahawa berapa banyak benda-benda yang beracun dekat dia tu juga ada penawarnya. Sebagaimana ular ada racunnya, pedawannya, geliganya pun ada pada dia juga. Bukan lalat saja. Itu satu isyarat bahawa kamu kena belajar. Kalau kamu kena kaji, bila kamu kaji, kamu akan dapati berapa banyak benda yang bahaya. Sebenarnya di situlah ada yang selamat. Racun, di situlah ada penawar. Dan kalau kita belajar, kita akan jadi satu umat yang hebat. Sebab apa? Sebab kita dapat menguasai ilmu tentang kuman-kuman, bakteria, virus dan sebagainya. Pokoknya benda-benda yang kita tak nampak tu ada memainkan peranan dalam menentukan kesihatan dan kesakitan manusia ni. Ada peranan benda-benda macam ni. Nabi SAW sebenarnya nak menarik perhatian kita ke situ, tapi kita pergi berhenti setakat tadi. Kita mengatakan seolah-olah Nabi nak ajar kita buat begitu, padahal tidak. Dia nak benda lain. Itulah sebab kita kalau belajar hadis secara mendalam, kalau mendalam secara kita baru nampak kelebihan dia. Bukan dia sungguh-sungguh nak menggalakkan cari benda macam itu, tidak. Tetapi dia nak menarik perhatian kita kepada satu benda lain. Itu hikmat di sebalik hadis Nabi SAW. Dan dia tak cerita benda tu. Sebab apa? Tak sampai masa dia. Bila sampai masa dia, orang akan faham dengan sendiri. Orang akan faham. Itu benda di sebalik cerita lalat itu, selam lalat dalam air. Bukan dalam minuman yang panas suruh selam. Kalau selam tu pecah perut dia lagi teruk. Sedangkan yang dikehendakinya bukan macam tu. Sebab itu dia ada perincian dia.
ada perinciannya. Dan kalau kita senang, kita tak lalu, kita tak berselera, tuan buat saja, ambil yang lain, mudah saja, bukan mesti minum, bukan sunat dapat pahala pun kalau minum. Cuma dia nak cerita satu benda lain sebagai panduan kepada umat. Sebabnya manusia ini kalau tidak ada cetusan, dia kadang-kadang tak nampak. Macam tu sekali Rasulullah SAW telah mencetuskan idea-idea saintifik umat ketinggalan yang dapat orang kafir. Misalnya saintis Jerman yang kaji tentang kuman-kuman, dia kaji kuman daripada hadis juga, tapi kita pasal tak kisah, bahkan nak pertikaikan, nak buang hadis itu ada, bukan nak kaji. Tapi orang kafir kalau dia ambil manfaat dengan betul, dia tahu, dia dapat manfaat. Rupanya kata dia, kenapa Nabi SAW kata suruh lari daripada majzum, kama tafirruna minal asad. Firru minal majzum kama tafirruna minal asad. Kamu larilah daripada orang yang kena penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Kenapa Nabi sebut lari daripada singa? Saintis Jerman dia fikir, dia tidak Islam, tapi karena dia fikir, dia dapat keuntungan, kelebihan sekurang-kurangnya untuk dunia. Kita umat Islam tak fikir, padahal Nabi sudah isyarat tu, macam lalat tadi lah isyarat tu. Tapi kita tak buat kajian, kita tidak teruskan kajian kita. Kita anggap itu saja-saja cerita, tak ada hubungannya dengan ilmu, dengan sains zaman sekarang. Maka kita kerugian. Dia kaji-kaji, tengok rupanya kuman yang menyerang orang penyakit kusta tu sama rupanya dengan singa. Tapi oleh kerana dia kecil sangat kan, seni sangat, tak nampak. Bila guna mikroskop, dia nampak. Itu rupanya. Kalau nak kira, lari daripada harimau pun boleh, lari daripada apa kita kata, beruang pun boleh. Tapi dia tak kata begitu. Kenapa dia kata? Dia nak isyarat kepada sesuatu. Itu yang kita umat Islam tak faham, ketinggalan. Orang kafir pun dapat manfaat. Cuba tengok orang Yahudi, teruk-teruk Yahudi sekarang ni, mereka bersungguh-sungguh menanam pokok gharqad. Kan kita dengar perkuburan sahabat-sahabat tu di Baqi'il Gharqad. Gharqad tu nama sejenis pokok. Orang Yahudi tanam sekarang. Sebab apa? Nabi kata di akhir zaman nanti, bila kezaliman mereka itu sampai ke puncaknya, bukan manusia sahaja yang tahu mereka itu zalim, teruk, tetapi tidak dapat diterima oleh benda-benda yang beku, benda-benda yang beku di dinding, pokok, pasir, batu tu pun kata, bila orang Islam ni dalam hadis sebut benda ni tak berlaku lagi, tak berlaku lagi. Bila orang Islam pergi kejar orang Yahudi tu, nak bunuh orang Yahudi, semua cerita, sebab semua benci dengan perbuatan mereka tu sampai ke kemuncaknya, yang tidak boleh berkata-kata pun boleh pada ketika itu berkata-kata. Apa dia kata? Wahai Muslim, ini Yahudi di belakang aku. Kalau dia sembunyi di balik tiang, tiang tu akan cakap macam tu. Bersembunyi di balik tembok, tembok akan cakap macam tu. Bersembunyi di balik batu, batu akan cakap macam tu. Pokok pun begitu, kecuali Nabi kata pokok gharqad. Ini pokok Yahudi, kata dia. Ini pokok Yahudi. Kenapa Nabi sebut begitu? Memang pelik. Memang pelik. Kalau ini tidak mukjizat, ini bukan wahyu, mana manusia nak sampai, nak dapat benda-benda macam ni? Tak mungkin. Ia di luar daripada jangkauan akal manusia. Pokok gharqad. Pokok ini, kalau Yahudi bersembunyi di belakangnya, dia tak cerita. Sebab Nabi kata pokok gharqad. Orang Yahudi walaupun dia tak percaya kepada Quran, tak percaya kepada Nabi, tapi dia tahu mereka tu orang cerdik.
Dia tahu banyak yang Nabi cerita dia ada kebenaran. Jadi demi untuk menyelamatkan masyarakat mereka, mereka tanam banyak-banyak sekarang di pokok itu. Tak tahu dia nak buat apa, dia nak buat rumah ke, dia buat apa ke, dia nak buat benteng, boleh jadi. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW itu, kita khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya suatu hari nanti akan jadi kenyataan. Banyak dah benda yang dulu orang tak nampak, lepas tu jadi kenyataan, kita sempat tengok. Banyak lagi yang Rasulullah SAW kata kita sendiri yang hidup di zaman ini setelah 1500 tahun kemudian tak tengok lagi, tapi ia tetap akan menjadi kenyataan. Sepatutnya orang Islam berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW kerana ia mengandungi kebenaran, mengandungi hakikat wujud. Hakikat wujud ini sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh akal manusia, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh sains, tak dapat semua itu. Ini sinilah kita tengok betapa benarnya apa yang disebutkan oleh ulama-ulama bahawa hadis dan sunnah itu juga wahyu daripada Allah, dan hadis itu sebagaimana Al-Quran mukjizat, hadis itu pun mukjizat daripada Allah untuk nabi-nabinya. Melalui hadis-hadis itu kalau dikaji kita dapat lihat, kita dapat lihat betapa kebenaran Islam itu. Dan semua ini baru kita dapat apabila kita pertahankan sunnah Nabi SAW. Dan alhamdulillah kita terpilih. Cuma mungkin ada kecuaian kita, ada kelemahan kita, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dalam sudut-sudut tertentu kita tidak ambil munafaat sebanyak mungkin daripada apa yang dikatakan sunnah Nabi SAW itu. Maka hanya nama kita sajalah ahli sunnah, tapi pada hakikatnya yang sepatutnya kita melebihi orang lain dalam mendapat kelebihannya, kita tak akan dapat kecuali apabila kita menghayati sunnah, kita mengkaji sunnah, kita hidup dengan sunnah sesuai dengan nama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya rasa masa yang singkat ini ialah kalau nak bincang banyak lagi. Tuan Imam pun sebut tadi, kita nak bagi peluang kepada jemaah semua untuk bincang-bincang juga. Jadi saya rasa saya berhenti setakat itu dulu untuk pembentangannya, dan kita akan bincang sedikit. Selepas itu insya-Allah akan berhenti dalam masa yang ringkas ini. Ya. Ada apa-apa kemuskilan? Kalau ada soalan kan, macam Ustaz kata dari segi luaran dia Islam, tapi dari segi makna tu dia bukan Islam. Dan lagi contohnya dalam kita mencari yang betul ni kan, macam mana kita pastikan kita ni berada dalam kebenaran. Contohnya kan, mungkinlah 70 tahun dulu di polis sendiri pun kita ada banyak amalan-amalan yang sekarang dah mungkin kurang kan. Jadi sekarang kita dah tak buat. Jadi kita dulu malam Muslim Syaban mesti 3 kali. Jadi sebab kita yakin itu penerangan-penerangan tu itu bukan amalan Nabi. Jadi kita tinggal. Itulah perubahan itu kan. Jadi dalam perubahan ni macam berubah arah yang baik, bukan berubah arah yang tak baik. Jadi macam mana cara? Ya. Saudara kita menimbulkan soalan tentang umat ini terbahagi kepada 73 puak, 73 golongan, semuanya neraka kecuali satu. Yang satu tu Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang disebutkan dalam hadis. Jadi 72 lagi itu sebenarnya termasuk dalam ummatul ijabah. Ya, umat Nabi ni ada dua, satu ummatul dakwah, yang kedua ummatul ijabah. Umat dakwah
semuanya disampaikan dakwah kepada umat yang hidup selepas Nabi kita ni, semua kena sampaikan kepada mereka. Mereka terikat dengan dakwah itu dan mereka kena terima Islam. Tanggungjawab kita umat Islam pun menyampaikan agama Islam ini kepada mereka, walaupun mereka itu bukan Islam. Itu dipanggil umat dakwah. Umat ijabah ialah umat yang telah menerima Islam. Dia sudah terima. Cuma dalam pada dia terima tu, macam kita sebut tadi lah, mendakwa Islam, tapi setengah-setengah tu jauh menyeleweng daripada ajaran Islam, bahkan setengah-setengah tu keluar terus daripada Islam. Itulah yang dimaksudkan dengan 72 puak itu. Jadi banyaklah, banyak atas nama Islam itu. Kita nak cari yang tepat, ialah mengikut apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, iaitu cara dia dan cara sahabatnya. Dengan sebab itu, apa yang disebutkan tadi oleh saudara kita, iaitu dalam amalan masyarakat kita, misalnya nisfu Sya'ban dan sebagainya, ini benda-benda macam ni lah yang boleh merosakkan sunnah. Inilah penyakit untuk sunnah. Kalau penyakit untuk iman, syirik. Islam lawan dia syirik, kufur. Itu penyakit dia. Sebab itu Nabi SAW tentang sangat syirik ni. Dia sebut semua tentang, sebab ia membahayakan tauhid Islam itu sendiri. Sunnah, apa yang boleh membahayakannya, merosakkannya? Bid'ah. Sebab itu Ahlus Sunnah, dia bukan Ahlul Bid'ah. Dia tak boleh buat benda bid'ah. Sebab itu kita kena pastikan benda ni betul-betul Nabi buat ke tidak ni. Ini urusan agama. Macam mana kita nak buat kalau tidak ada punca daripada Nabi SAW? Di situ penting. Sebab ajaran-ajaran yang sesat ni banyak, antaranya yang mereka tersasul sesat ni kerana tidak betul-betul ikut sunnah. Bahkan tukar sunnah itu dengan yang lain yang dicipta oleh mereka sendiri, dan mereka anggap itu sebagai agama. Itu malangnya. Malangnya. Ini penyakit sebenarnya. Kalau nak selamat sunnah, betul-betul amalkan sunnah dan tinggalkan bid'ah. Kalau duduk buat bid'ah, dia akan mengancam sunnah itu sendiri. Dan sebagaimana syirik boleh merosakkan iman Islam, menjejaskan Islam dan menjadi tidak berkesan Islam itu, maka bid'ah menyebabkan jadi Islam, sunnah itu tidak berkesan. Tidak berkesan. Itu sebabnya perlu kita ikut sunnah. Termasuklah dalam ikut sunnah itu meninggalkan segala bentuk bid'ah. Meninggalkan segala bentuk bid'ah. Sebab itu perlu dibuat pengajian khusus untuk mengenali apa itu sunnah, apa itu bid'ah, supaya kita selamat. Sebenarnya dalam usaha kita berpegang dengan sunnah betul-betul itu. Ya. Minta terangkan berkenaan Berilwi, adakah mereka termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah? Berilwi ini mungkin kepada masyarakat kita suatu nama yang terlalu asing. Mereka tak pernah dengar, tak pernah dengar pun kepada setengah-setengah di kalangan kita. Berilwi ini sebenarnya ia lahir di India, tapi sekarang ni kata dunia sudah pergi. Kalau kita kaji amalan-amalan Berilwi ini, dia banyak persamaan dengan amalan orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita dulu, yang mana sebahagiannya betul-betul bid'ah. Berilwi ini dia sangat suka buat benda-benda macam itu. Satu perkara yang perlu diingati oleh kita semua umat Islam, bahawa akhir-akhir ini sudah ada pengaruh itu, bunga-bunganya sudah sampai ke tanah air kita, iaitu dalam bentuk, kalau tuan-tuan tengok, ada dalam sehari dua ni saya tengok dalam surat khabar, dalam media sosial ditunjukkan syekh-syekh yang pakai serban hijau. Itu Berilwi. Itu Berilwi.
Orang Sunni betul-betul kalau di Pakistan dia tak pakai begitu, tak pakai serban hijau. Dan serban hijau itu dia alu-alukan pula datang ke tempat kita. Mereka, kecenderungan mereka banyak kubur ke situ, dia pemujaan kubur dia ada. Sampai akhir sekali minta dengan orang kubur, dalam kubur yang dianggap sebagai wali-wali, bertawassul, suka sangat di kubur. Kalau nak minta doa pergi kubur. Akhirnya tidak minta dengan Allah lagi, minta dengan ahli kubur. Sebab dia kata ahli kubur ini hidup. Kalau dia hidup dulu, hidup dah, kita boleh minta dia berdoa untuk kita. Bila dia mati, dia terbuka, terlepas daripada ikatan kebendaan, ikatan dunia ini, sehingga roh dia tu jadi lebih suci, lebih hidup lagi. Apa salahnya kalau kita pergi ke kubur, kita minta dia doa untuk kita? Itu pahaman dia, antara pahamannya. Dan Nabi SAW ni hidup, hadir dalam majlis kita, khususnya bila kita berselawat, dia hadir dalam majlis kita. Setengah-setengah tempat orang dia buat, orang kita dulu pun ada buat juga, dia letak kerusi kosong satu dalam majlis. Bila berselawat sampai masa tu bangun, sebab Nabi hadir. Ini fahaman berilmi sebenarnya. Dan benda ni wujud juga dalam masyarakat kita, tapi kita tak tahu ini puncanya dari mana. Sebenarnya itu adalah fahaman dan cara berilmi. Berilmi ini salah satu ajaran yang sesat juga, menyeleweng juga. Dia pun dakwah Islam, bukan setakat dakwah Islam. Mereka dakwah, mereka mazhab Hanafi, mereka dakwah, mereka lah ahli sunnah yang sebenarnya. Orang lain tak sunnah, dia ahli sunnah. Padahal amalan dia tu jauh daripada menyerupai amalan Nabi SAW dan sahabat dulu. Sebab itu penting kita kena tengok, nak tahu yang benar ni, tengok Quran dan sunnah. Adakah dalam Quran sebut Nabi dan sahabat dia ada buat begini? Kalau tak ada, jangan. Tak ada, jangan. Tak kira lah siapa pun yang bawa. Banyak benda-benda macam ni dibawa oleh golongan berilmi. Kerja dia selawat saja, suka sangat selawat. Selawat dengan cara dia sendirilah. Bukan orang ahli sunnah ni dilarang berselawat. Tidak, selawat tu memang bagus, bila-bila masa pun boleh. Bahkan dalam semayang, dalam apa pun kita berselawat. Tapi cara mengikut yang Rasulullah SAW ajar itulah. Mereka ni tidak. Tokoh tambah tu banyak sangat. Itulah, mereka ni bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini telah tertasul daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah secara serba ringkasnya begitulah. Ya. Ada lagi? Saya pernah dengar sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah makhluk yang paling awal yang Allah ciptakan, sama ada malaikat ke matahari bulan ke apa? Nabi jawab, Nur Muhammad. Adakah itu hadis sahih, ataupun macam mana kalau seseorang yang mendengar hadis itu dia ragu-ragu bagaimana dengan akidah dia, kalau dia percaya ataupun tak percaya? Ya. Ini pun pahaman berilmi juga. Berilmi pegang kuat tu. Malangnya dalam masyarakat kita ni setengah-setengah tu kuat juga dalam kitab-kitab Jawi lama, kitab-kitab agama lah, kitab-kitab akidah pun ada juga. Kitab-kitab lama memanglah ini macam akidah dipegang oleh orang. Padahal hadis itu tidak sahih. Tidak sahih, sama sekali tak ada. Orang duduk sebut hadis itu ada dalam Musannaf Abdul Razak. Saya sendiri tengok dua versi dia, tak ada pun hadis itu. Jadi orang cakap ada dalam kitab itu, dia sendiri tak tengok. Padahal hadis itu tak ada pun dalam Musannaf Abdul Razak. Kalau kita andaikan ada lah, biarlah kita terima ada. Mungkin adalah nuskah mana-mana yang ada sebut benda tu, pun tak boleh pakai juga. Sebab kaedah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kena pakai hadis yang sahih. Hadis itu setakat mana, sanad dia, tak tahu mana. Kemudian dari segi kandungan dia tu yang mula-mula Allah jadikan Nur Muhammad, itu bercanggah dengan hadis lain yang sahih, yang jelas kedudukannya. Bila begitu hadis yang macam ni, tahap ini tertolak dengan sendirinya.
Kita tak boleh pakai, apatah lagi untuk nak dipegang sebagai akidah, jauh sekali, tak boleh. Salah itu. Bukan tak pegang itu salah, tak pegang itu betul. Itulah ahli sunnah. Pegang itu salah. Sebab dalam hadis yang sahih disebutkan yang mula-mula Allah SWT ciptakan ialah qalam. Qalam itu dalam Bukhari, dalam apa semua sebut. Arash itu yang dulu. Jadi Nur Muhammad tu tak ada dalam hadis yang sahih. Dalam kitab-kitab yang besar-besar yang utama di kalangan umat ini tak ada. Ini juga sebenarnya salah satu pengaruh Berilwi. Berilwi suka sangat, dia pegang kuat lah tu. Pengasas dia tu dalam kitab dia pun ada sebut. Dia sebut ada dalam kitab Abdul Razak juga. Kitab yang sebenarnya tak ada. Ini semua tipu daya semua. Dan mengelirukan. Kemudian kalau kita tengok pula cerita Nur Muhammad tu, banyaklah dongengnya, tak masuk akal. Kemudian tengok versi dia tu banyak pula, tak sama pula. Macam mana satu yang betul? Kalau sifat ada sahih, bukan begitu sifatnya. Mudah saja kepada orang yang belajar, mudah saja nak membezakan mana yang benar, mana yang tak benar. Dan ini termasuk yang tak benar, tapi tersebar di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Dan kita tak tahu mana punca. Puncanya Berilwi lah. Itulah secara ringkas. Ya. Satu tentang status hadis kan, ada yang setengah ulama ada berpendapat kata hadis itu sahih. Sementara ada ulama lain yang kata dhaif. Benda yang sama. Kita sebagai orang awam, bagaimana kita nak mengambil keputusan? Itu satu soalan yang menarik, tapi bukan boleh diguna oleh orang awam. Orang awam susah. Iaitu saudara kita bertanya, macam mana setengah-setengah hadis itu ada setengah ulama kata sahih, setengah-setengah yang lain kata dhaif. Jadi macam mana kita nak menentukan? Memang bukan kerja kita orang awam lah nak menentukan yang mana. Begini, yang sebenarnya kalau saya lah, kalau nak jawab begini, tak usah pakai yang itu, tak usah pakai. Banyak lagi yang disepakati kesahihannya. Itu yang mudah. Yang semua terima. Ini sahih. Misalnya qalam tadi, itu sebagai makhluk yang mula-mula dijadikan. Semua sepakat, itu tak ada khilaf. Tak ada yang kata ini dhaif, tak ada. Semua kata sahih. Kita pakai yang itu. Kalau yang ada yang macam tadi, ialah kalau nak perinciannya panjang lah. Sebab dia sebenarnya sering kali sesuatu hadis dihukum dengan hukum yang berbeza kerana perawi dia, periwayat dia, dalam sanad dia. Mungkin orang ni dia nampak orang ni bagus, orang ni dia lebih kenal perawi ni, dia kata tak bagus. Sebab itu dia kata dhaif. Sebab orang tu dia tahu. Macam beginilah kita dalam hidup kita biasa ni kan, kita kenal orang tu sebagai bagus sebab zahirnya bagus, tapi ada orang yang lebih kenal dia ni penyangok sebenarnya, misalnya. Sebab ulama-ulama ni dia sebagai manusia, dia bukan malaikat, dia tak tahu. Mungkin kalau orang tu pura-pura macam Syiah, dia bertaqiyah, dia nampak bagus lah. Ini antara sebab kenapa hukum tu berbeza. Sebab yang ni kata semua perawi-perawi dia ni bagus-bagus. Bila bagus, jadi sahih lah. Itu salah satu cara menilai hadis. Yang ni pula kata, mengikut perhatian saya tidak. Perawi-perawi dia tu ada beberapa orang yang bermasalah. Macam mana nak jadi sahih? Itu. Sebab itu jadi berbeza. Tapi berapa banyak hadis yang disepakati kesahihannya. Kita pegang yang itulah. Yang dipertikaikan itu sebenarnya bukan perkara asas pun. Kalau ada yang dipertikaikan begitu, kalau kata kita pegang dengan yang lain pun tak salah juga. Kalau kita pegang yang lain, tak salah juga. Dia macam tu. Misalnya ni macam yang kita duduk amal, baca alhamdulillahirabbil alamin terus dalam sembahyang. Kenapa tidak baca bismillah? Ada yang lain baca bismillah. Misalnya, inilah dari segi penilaian itu berbeza. Dia kata yang tidak baca bismillah kuat itu lebih kuat, lebih sahih. Yang ni tidak sahih, ataupun kalau sahih pun yang ni lebih banyak lagi, lebih kuat lagi. Dia kata begitu. Sebab itu jadi berbeza-beza. Jadi kalau dalam masalah yang boleh berbeza begitu, tak jadi masalah. Pegang yang itu pun boleh, yang ini pun boleh.
Boleh. Kalau ada khilaf macam tu, menunjukkan sini pun boleh, sini pun. Bukan perkara asas. Kalau perkara asas, perkara pokok, boleh dikatakan tak ada khilaf. Mesti hadisnya itu kuat. Mesti hadisnya itu kuat. Kecuali kalau nak pertikai pun golongan lain lah. Golongan lain. Macam tadi hadis tentang belah dada, mi'raj itu. Ahli sunnah tak ada khilaf. Ahli sunnah tak ada khilaf. Dan hadisnya banyak. Kalau nak ada orang yang tak setuju, macam Mu'tazilah lah, macam anti hadis itulah. Mereka itu kita tak kira, sebab mereka itu pada hakikatnya bukan di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai masalah. Jadi kalau kita nak tengok betul-betul ikut sunnah dan jamaah sahabat itu, itu yang betul-betul menjamin sebenarnya. Adakah Syiah ni termasuk pada yang 72 tadi, ataupun dia memang dah terkeluar tu dari 72 kelompok tadi? Ya, boleh lagi. Pada dasarnya mengikut dakwaan mereka dan asal-asal mereka itu masih lagi dalam 72 tu. Tetapi dia berkembang lagi sehingga tak boleh dikira dalam 72. Macam agama lain. Dia termasuk dalam yang itu. Ada juga setengah-setengah tu dia menyeleweng, tapi dia masih lagi Islam. Cuma dia tidak ahli sunnah. Yang ni tidak Islam. Tapi kena ingat, bukan semua Syiah ya. Bukan semua Syiah. Tapi kalau Syiah Imam 12 tu jelas dia tidak Islam, sudah keluar daripada Islam. Walaupun dia mengaku Islam. Sebab ada di antara Syiah ini, di peringkat awal dahulu sebenarnya tak ada kepercayaan yang pelik-pelik. Yang ganjil-ganjil itu tak ada. Cuma perbezaannya mungkin dari segi politik, fahaman politik gitu saja. Jadi kalau yang macam ni orang panggil Syiah Tafdiliyah. Yang ni Islam lagi. Tapi yang macam ni sebagai satu kumpulan sudah pupus, sekarang ni tak ada. Yang adanya ialah Syiah yang melampau. Melampau tu setengah-setengah macam sampai kita tak boleh kata Islam lagi. Kalau kita kata Islam, rosak. Kita tu sendiri rosak. Jadi maknanya kita tak tahu hakikat Islam, kita tak tahu beza. Itu umumnya Syiah, khususnya yang Imam 12 itu tidak Islam lagi, tidak ahli sunnah. Islam pun tidak, macam Kristian lah, jadi macam agama-agama lain. Begitulah secara ringkas. Baik,